Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua panel International Conference on Communication, Management and Humanities dan kepada semua peserta persidangan. Saya Nur Faziha binti Muhammad Fauzi selaku pembentang bersama-sama dengan rakan Rabiah binti Mat Zain telah melaksanakan tinjauan pencapaian alumni berdasarkan objektif pendidikan program bagi program Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan di Kolej Komuniti Bandar Penawang. Konsep pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti adalah berfokuskan kepada pendidikan berasaskan hasil atau lebih dikenali sebagai Outcome Based Education, OBE. Matlamat pengajaran dan pembelajaran OBE adalah memfokuskan kepada kebolehan dan hasil yang pelajar peroleh selepas diajar oleh pensyarah. Strategi pembelajaran dilaksanakan dengan melihat kepada hasil pembelajaran kursus atau Course Learning Outcome CLO yang berpusatkan kepada pelajar serta berfokus kepada ilmu, kemahiran dan sikap. Para pelajar mengikuti kaedah PDP yang telah dirangka oleh pensyarah dan seterusnya akan menjalani penilaian-penilaian yang akan menguji kebolehan pelajar bagi menilai pencapaian CLO yang telah ditetapkan. Pada hujung semester, pensyarah kursus akan membuat penilaian pencapaian CLO atau Course Outcome Review Report, singkatannya adalah CORR, dan seterusnya ketua program akan membuat penilaian pencapaian PLO ataupun Program Learning Outcome Review Report iaitu PLOR bagi keseluruhan program. Jadi proses ni adalah aktiviti penambahbaikan kualiti yang berterusan sepanjang semester. Manakala PEO adalah proses penambahbaikan yang dilaksanakan dalam tempoh jangka masa panjang. Okay. PEO adalah asas kepada pembangunan kurikulum selepas penetapan matlamat program dilaksanakan. Jadi dia bertujuan untuk memastikan graduan yang dihasilkan menepati keperluan dan kehendak pihak berkepentingan dalam agenda pembangunan masyarakat dan negara. Melalui dapatan kajian PEO, sasaran pencapaian program dapat ditetapkan dan dapat diukur serta dianalisis dan seterusnya pelantidakan dapat dilaksanakan bagi meningkatkan mutu dan kualiti pemberian pendidikan tinggi. Bagi Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan, ia adalah program di bawah Pengiktirafan Malaysian Qualification Agency MQA. Maka penilaian PEO perlu dilaksanakan bagi memenuhi keperluan audit pematuhan MQA 04. Dan ia juga merupakan mekanisme pemantauan dan memastikan proses penambahbaikan program sentiasa berjalan sebelum semakan semula ke atas kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. MQA telah menetapkan dua aspek PEO yang perlu dinilai iaitu bidang 1, pembangunan dan penyampaian program dan yang kedua adalah bidang 7, mekanisme penilaian dan pencapaian PEO alumni. Seperti yang telah dinyatakan tadi, MQA telah menetapkan dua aspek PEO yang dinilai iaitu bidang 1 dan bidang 7. Namun pada kajian kali ini, kami berfokuskan kepada bidang 7 iaitu untuk meninjau pencapaian alumni berdasarkan objektif pendidikan program Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan. Kajian ini berbentuk tinjauan dengan mengambil pendekatan kuantitatif. Kami menggunakan instrumen soal selidik menggunakan Google Form untuk mendapatkan respon daripada responden. Dan seramai 45 orang responden telah menyertai kajian ini dan responden adalah alumni Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan yang telah tamat pengajian pada tahun 2016 hingga 2018. Kajian ini sebenarnya telah dilaksanakan pada tahun 2021. Ya. Dan instrumen yang dipilih ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Iaitu skala Likert sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Bagi instrumen ini telah
telah diuji mempunyai ketekanan dalaman yang tinggi, iaitu alpha combat-nya adalah sebanyak 0.910. Berikut merupakan dapatan kajian. Seramai 25 orang responden lelaki telah turut serta dan 20 orang responden perempuan turut serta dalam tinjauan ini. Dan kesemua responden adalah berbangsa Melayu. Manakala pendapatan bawah RM1,000 adalah seramai 6 orang, pendapatan RM1,000 hingga RM2,000 seramai 18 orang dan pendapatan RM2,000 ke atas adalah seramai 21 orang. Okey, baik. 9 item telah digunakan untuk meninjau mendapatkan tinjauan pencapaian alumni ini. Jadi kita lihat satu persatu. Pada item yang pertama, berpengetahuan dalam bidang yang dipelajari bersesuaian dengan keperluan industri. Seramai nilai peratus yang tertinggi adalah pada setuju, iaitu sebanyak 57%, diikuti dengan sangat setuju sebanyak 40%, manakala 2.2% tidak pasti. Bagi item yang kedua, mampu dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan kemahiran dalam bidang dipelajari. Item sangat setuju memperoleh peratus yang tertinggi, iaitu 48.9%, diikuti dengan sangat setuju 44.4% dan tidak pasti sebanyak 6.7%. Bagi item yang ketiga, mempunyai kemahiran teknikal dalam bidang yang dipelajari dengan keperluan industri. Item setuju mendapat peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 48.9%, diikuti dengan sangat setuju 44.4% dan tidak pasti sebanyak 6.7%. Item yang keempat, berkeupayaan untuk berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan kemahiran dalam bidang dipelajari. Item yang mendapat peratusan yang paling tinggi adalah sangat setuju, iaitu 48.9%, diikuti dengan setuju 44.4%, kemudian tidak pasti 4.4%, manakala ada 2.2% tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Baik, seterusnya item yang kelima, berkomunikasi dengan berkesan di persekitaran perindustrian. Item yang mendapat peratusan yang tertinggi adalah setuju sebanyak 51.1%, diikuti dengan sangat setuju 44.4% dan tidak pasti sebanyak 4.4%. Item yang kelima, sentiasa patuh kepada etika dan moral dan peraturan berkaitan dalam menyelesaikan tugas dan memberi perkhidmatan. Item yang tertinggi adalah sebanyak 53.3%, iaitu sangat setuju dan diikuti dengan item setuju 46.7%. Item yang ketujuh, mengaplikasikan kemahiran keusahawanan di alam pekerjaan. Item yang mendapat peratusan tertinggi adalah setuju, iaitu sebanyak 57.8%, diikuti dengan item sangat setuju 37% dan tidak pasti 4.4%. Item yang seterusnya, bersedia menjalani kursus lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan relevan berdasarkan keperluan industri. Item yang mendapat peratusan tertinggi adalah 46.7%, diikuti dengan sangat setuju 42.2%, tidak pasti 8.9% dan tidak setuju adalah sebanyak 2.2%. Dan item yang terakhir, berketerampilan memimpin pasukan dalam persekitaran industri. Item yang mendapat peratusan tertinggi adalah item setuju sebanyak 66.7% dan item sangat setuju 33.3%. Jika dapat dilihat pada kedua-dua jadual yang telah dipaparkan, didapati bahawa peratus tertinggi responden menjawab setuju dan sangat setuju adalah tinggi. Ini menunjukkan tahap pencapaian alumni berdasarkan objektif pendidikan program bagi program CJ
teknologi pembinaan bangunan secara keseluruhannya adalah baik berdasarkan peratus setuju dan sangat setuju yang sangat tinggi. Ini berkemungkinan dipengaruhi oleh kualiti pemberian proses pembelajaran dan pengajaran mengikut penanda aras yang telah ditetapkan. Pensyarah telah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan hasil pembelajaran kursus CLO dan juga penilaian-penilaian berfokuskan kepada apa yang pelajar boleh lakukan selepas menjalani sesi perkuliahan. Dan proses ini berulang kali berlaku bermula daripada semester 1 sehinggalah semester 3. Apabila proses tersebut berlaku berulang kali, ia telah membentuk kebiasaan kepada pelajar dan secara langsung ia telah mempengaruhi cara kerja dan cara pemikiran pelajar. Jadi, walaupun pensyarah mempunyai teknik pengajaran yang berbeza, pelbagai variasi teknik pembelajaran yang pelajar alami, tetapi para pensyarah telah menetapkan satu tanda aras yang mana pelajar-pelajar mesti mempunyai keupayaan ataupun pencapaian yang telah ditetapkan mengikut hasil pembelajaran yang telah dinyatakan di dalam setiap kursus. Dan di samping itu, ketika proses-proses itu tersebut berlangsung, proses pemantauan, tindakan penambahbaikan dan semakan semula sentiasa berlangsung bagi memantapkan proses pencapaian PEO bagi program studi teknologi pembinaan bangunan tercapai. Antara faktor yang berkemungkinan mempengaruhi pencapaian PEO yang tinggi seperti yang telah diulas tadi, terdapat 4 perkara. Perancangan aktiviti PDP dan penilaian berfokuskan kepada perkara yang pelajar perlu capai. Diikuti dengan strategi penyampaian PDP yang pelbagai dan pelajar boleh mengalami variasi teknik pembelajaran mengikut corak pembelajaran yang bersesuaian dengan mereka. Seterusnya, proses tersebut berlaku berulang kali sehingga membentuk kebiasaan cara kerja dan juga cara berfikir dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir, proses pemantauan, tindakan penambahbaikan dan semakan semula sentiasa berlaku agar kelemahan yang dapat dilihat boleh diatasi dengan lebih awal. Jadi pencapaian PEO tu pencapaian CLO dan juga seterusnya PLO dan semestinya PEO boleh dicapai dengan adanya tindakan-tindakan tersebut. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya berdasarkan data dapatan kajian dapat dilihat bahawa atribut yang diharapkan oleh graduan program CJ Teknologi Pembinaan Bangunan yang telah bergraduat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun adalah sangat tinggi. Ini disebabkan terdapat peratusan yang tinggi pada kesemua item yang telah diberikan penekanan dan seterusnya perkara ini, dapatan kajian ini telah pastinya memberikan banyak memberikan input kepada nilai tambah pembaikan kurikulum CJ Teknologi Pembinaan Bangunan. Itu sahaja daripada saya. Diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat kepada peserta dan juga hadirin di luar sana. Saya ucapkan terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.